Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 4 Sains. Bertemu kembali kita untuk kelas biologi, tetapi kali ini cikgu tak buat online. Cuma cikgu rekodkan apa yang cikgu nak sampaikan dan cikgu nak kamu dengar. Dan seterusnya saya akan berikan anda beberapa soalan. Okey. Yang mana kita di bawah tajuk 15.3. Okey, dan subtopiknya adalah peranan hormon dalam kehamilan dan juga keguguran, dan anda boleh rujuk pada muka surat 296. Para pelajar, pertama cikgu minta maaf kerana cikgu tidak ada buku teks, namun cikgu ada nota dalam PowerPoint, dan mungkin ada ni sikit lah sebab dia pakai panel, jadi dia agak mengganggu sedikit, tapi tak apalah, cikgu minta maaf lah atas kekurangan. Baik, pertama sekali corpus luteum. Okey, kalau anda masih ingat lagi dari mana datangnya corpus luteum, corpus luteum adalah datangnya dari follicle graft yang telah pun membebaskan usid sekunder ataupun ovum, okey, semasa proses pengovulan. Dan corpus luteum tadi akan menghasilkan estrogen dan progesteron selama 3 hingga 4 bulan selepas kehamilan berlaku. Selepas daripada kita panggil proses persenyawaan berlaku, maka berlakulah kehamilan, maka corpus luteum tadi akan menjalankan tugasnya selama 3 hingga 4 bulan. Namun selepas daripada itu, ianya akan merosot. Okey, corpus luteum tadi akan merosot dan penghasilan estrogen tadi akan diambil alih oleh plasenta sehingga bayi itu dilahirkan. Kemudian progesteron akan merencatkan perembesan FSH dan LH. Oleh itu, kitar haid dan ovulasi tidak berlaku sepanjang tempoh kehamilan seseorang perempuan. Maksudnya, untuk pengetahuan awak, okay, kalau awak tengok di sini, kalau tengok merujuk pada buku teks tingkatan 5 yang saya kata saya gunakan itu, kalau awak perasan paras progesteron yang tinggi, okay, akan sebenarnya merencatkan LH dan juga FSH. Okey, maka kenapa ini berlaku? Kerana tujuannya adalah semasa peringkat kandungan ataupun ibu itu mengandung, maka tidak akan berlakunya sebarang kitar haid dan juga ovulasi. Maksudnya no more haid, no more period untuk ibu-ibu yang sedang mengandung selama 9 bulan itu. Dan juga kita kena ingat bahawa ketidakseimbangan aras progesteron dan juga estrogen boleh mengakibatkan keguguran kandungan disebabkan penurunan hormon progesteron boleh menyebabkan pengecutan uterus. Okey, kalau anda perasan, kalau sekiranya ibu-ibu ada yang mengandung dan juga gugur, doktor akan cuba merawat dia dengan hormon. Okey, jadi inilah maksud dia. Doktor akan merawat dengan mungkin antara kedua-dua hormon ini. Itulah cara rawatan untuk membantu ibu yang selalu mengalami keguguran. Seterusnya, kita nak lihat apakah dia premenstrual syndrome ataupun kita panggil sebagai sindrom prahaid. Okey, ianya berlaku di antara 7 hingga 14 hari sebelum kedatangan haid, bergantung kepada individu. Ada individu yang mungkin seminggu sebelum haid akan merasai sindrom ini, ataupun ada yang 2 minggu sebelum haid dah pun merasai. Bergantung kepada badan masing-masing. Ini adalah kerana disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon progesteron dan estrogen. Okey, jadi antara sindrom ni adalah dia sakit kepala. Bukan kepala, tapi sakit kepala. Dia akan dapat menjadi baran, okey. Emosinya kurang stabil. Okey, ada juga yang mengalami keletihan, sakit pinggang, dan macam-macam lagi lah, bergantung kepada individu tersebut. Ini adalah antara sindrom yang selalu berlaku kepada perempuan ataupun wanita. Ada penambahan sedikit dari segi gejala-gejala yang dialami oleh perempuan, iaitu kita kelaskan kepada 3 kategori. Ini merujuk kepada buku teks tingkatan 5. Kita tambah sikit, sama ada dari segi fizikal, emosi dan juga mental.
Okay, dari segi fizikal, ini contohnya, okay, dia akan dapat sakit pinggang, dapat pening kepala, ada yang pitam, sakit sendi, rasa loya, okay, tidak berselera untuk makan, kurang tenaga, tidurnya tidak lena, kesakitan pada payudara. Ini biasa berlaku. Dan emosi juga, dari segi emosi, perempuan ataupun wanita itu akan cepat marah. Kadang tanpa ada alasan yang kukuh pun dia akan marah. Itu biasa. Pelajar lelaki tolonglah bersabar. Tidak tenteram. Okay, dia merasa gelisah, tidak tenteram dan juga akan muram. Itu memang berlaku. Dan juga dari segi mental, kurang daya ingatan. Mungkin akan mengganggu sebab dia dah rasa sakit. Jadi contohnya, dia sebenarnya efek daripada fizikal dan emosi juga sebenarnya pelajar. Okey, jadi mungkin kita pesan sesuatu kepada dia, kita katakan sesuatu dan masa tu dia dalam beremosi, dalam gelisah, dalam muram, dia akan ingatannya akan berkurangan, okey. Dan juga sukar untuk memberi tumpuan, ialah kerana mereka dah mengalami kesakitan-kesakitan ini, maka mereka akan sukar untuk memberi tumpuan. Jadi di sini bagi suami-suami, sangat penting untuk suami memahami dalam semasa sindrom perahaid ini ataupun rakan-rakan lelaki di kelas, bila bila mereka ni ada sindrom ini, tolonglah bersabar. Tajuk kita ialah menopause ataupun putus haid. Okey. Yang mana kita katakan menopause itu adalah tempoh masa terhentinya pengovulan dan haid secara semula jadi pada wanita dan lazimnya berlaku dalam lingkungan 46 hingga 56 tahun. Itu antara waktu yang biasanya wanita akan putus haid. Okey. Yang mana kita kena tahu bahawa semasa seseorang itu menghampiri 50-an, perembesan hormon estrogen dan progesteron akan semakin berkurangan. Kenapa? Disebabkan ovarinya semakin kurang dipengaruhi oleh rangsangan FSH dan juga LH. Okay. Apabila perembesan estrogen dan progesteron telah berhenti, maka perubahan yang berlaku pada endometrium yang sentiasa berlaku setiap bulan itu akan terhenti. Okey, iaitu contohnya kita tahu bahawa dinding endometrium akan menebal dan juga luruh dan sebagainya disebabkan oleh hormon tersebut. Okey. Dan ianya akan benar-benar berlaku. Putus haid dikatakan, maafkan saya, benar-benar berlaku bila seseorang wanita tidak datang haid untuk 12 bulan berturut-turut. Okey. Baik, adalah ini gejala-gejala gejala-gejala putusnya haid adalah termasuklah berasa panas pada seluruh badan, terutama pada kepala dan leher untuk beberapa saat ataupun minit, berasa letih, gelisah, tidak tenteram dan juga mudah tersinggung. Ini biasa berlaku kepada ibu-ibu lah, nenek-nenek ke, yang mungkin ada nenek yang pada usia 50-an dah jadi nenek. Mereka akan selalu rasa cepat tersinggung, sedih dan sebagainya. Kekurangan estrogen juga menyebabkan kecenderungan kehilangan unsur kalsium daripada tulang. Sebab itulah kita katakan wanita-wanita yang tua senang mendapat osteoporosis. Kehilangan unsur kalsium menyebabkan tulang menjadi kurang padat dan juga rapuh ataupun retak. Ini kita kenali sebagai osteoporosis. Di samping itu, di samping osteoporosis tadi, risiko menghidap penyakit jantung dan arteriosklerosis juga akan mula meningkat.